الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-36. Yang mana pada minggu lepas kita telah bincang beberapa perkara sebelum kita pergi pada kesimpulan hadis. Beberapa perkara yang berkait dengan nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini dan juga praktik yang telah diamalkan, contoh-contoh yang menjadi amalan di kalangan salafus salih kita sebelum ini. Yang mana pada minggu lepas saya telah sebut berkenaan dengan pandangan Ibn Khaldun dalam perkara yang berkait dengan pembelajaran. Kerana dalam hadis ini, dalam hadis yang ke-36 ini, seperti mana teks hadis dan hadirin boleh lihat, antara perkara yang disebut oleh Nabi dalam hadis 36 ini ialah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh jalan terpaksa keluar dengan maksud untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan jalan untuknya ke syurga. Jadi berkait dengan inilah. Dan pada minggu lepas juga kita sebut berkenaan dengan bentuk pengajian di masjid. Kita sebut juga kerana dalam hadis ini Nabi sebut agak khusus bagaimana wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Mana-mana kaum yang berhimpun di mana-mana masjid, maksudnya dengan maksud ilmu, untuk baca Quran, mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Dan pada minggu lepas tersebut juga pandangan ulama yang berkaitan dengan bagaimana disiplin ketika berada di atas masjid itu. Jadi apa yang saya sebut pada minggu lepas lebih bersifat mana peringatkan supaya kita biar ada beza semasa berada di atas masjid ni. Jangan serupa ketika kita berada di luar masjid, biar ada beza. Namun kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang memberi gambaran tentang kehidupan Nabi bersama sahabat, khususnya dalam masjid lah, kita tengok berlaku aktiviti dalam masjid. Berlaku aktiviti di zaman Nabi dalam masjid. Siapa ada dalam hadis Bukhari disebut bagaimana berlaku aktiviti menuntut hutang misalnya dalam masjid. Mana sahabat-sahabat yang bercakap. Jadi hadis-hadis umpama itu merujuk kepada mana keharusan, mana boleh siapa pun kat ni tak utang. Cuma Nabi SAW tegur sahabat tu, mendidik sahabat supaya jangan jadi siapa bising. Mana kalau kita jumpa dengan awal hak buta, kita boleh minta atas masjid. Hak tu tidak dikira mana kita bercakap dengan cakap ke dunia tu. Bahkan dalam semasa kita sebut, mana kalau kita mari ke masjid kita bercakap tak apa, tapi jangan mengganggu. Dan bercakap tu kerana keperluan. Walaupun benda tu nampak dunia bercakap, tapi kerana keperluan, ada kaitan dengan akhirat. Tidaklah maknanya kita jadi bermudah-mudah. Taksirnya jadi bermudah-mudah. Dalam istilah kita mana jadi tempat buah di masjid. Itu maksudnya. Sebab ada berlaku, memang dia buat tempat buah lah. Jadi tabiat, jadi adat. Dia ambil satu sudut, satu bucu lah kita kata, bucu masjid tu. Memang duk buah. Kalau siapa tahu tu memang tak boleh. Memang jadi buah lah. Tapi kalau kita kecek bab agama, perbincangan,
Itu kita tidak istilah ke duk buah tu. Itu maknanya dari sifat muzakarah, berbincang tentang ilmu tu tak apa. Jadi kebimbangan takut jadi macam kelak buah pula di satu sudut masjid tu tak sih. Jadi perkara itulah perlu kena jaga. Kerana masjid ini tempat yang agak khusus, tempat yang khusus untuk ibadat. Jadi kita kena berhati-hati lah, berhati-hati. Bahkan dalam huraian ulama, kalau perbincangan dalam halaqah-halaqah kecil itu sendiri, kalau siapa peringkat mengganggu orang semaya, itu pun tak ada. Cuma kita kuliah gini ni, mana kita tak boleh nak elak. Hak ni mana bukan halaqah kecil-kecil, mana hak ni ke jadual tetap hak tu lain. Maknanya kalau boleh elak. Sebab kita kuliah secara umum gini, nak elak lagu mana? Misalnya kita nak kali orang semaya, kita berhenti. Tak praktikal. Tidak praktikal. Jadi hak tu pun mana bincang tu pun dalam konteks nak jaga situasi dalam masjid jangan sama dengan situasi tempat lain. Itu maksudnya. Jadi kalau semata-mata ketawa suka ke apa tu, maknanya hak tu kena tengok keadaan dalam bentuk yang macam mana. Jadi umat Islam kena faham ruh masjid itu. Ruh masjid itu bukan tempat untuk kita bermudah-mudah, biar ada beza dengan tempat lain. Sebab itulah dalam kitab ada disebut, misalnya ada satu kitab tu Sibhatul Fikri fi dhikri apa ni, ada sebuah kitab lah yang menyebut khusus tentang zikir dalam masjid ni. Mana dia sebut lah khilaf mari boleh ke tak baca dengan derah, dengan perlahan. Mana hak kata derah pun maknanya tidaklah. Hak kata derah pun setakat hak ulama yang kata boleh kita nyaring ke suara pun, mana untuk sekitar sah kedua sah tiga ya. Mana tidak kata bila kuat tu kuat seperti di luar masjid kita berzikir. Hak kata kuat pun tidaklah kata kuat tu maknanya kita guna suara asal kita ni, siapa orang duduk tepi kolah tu dengar misalnya, tidak disebut begitu. Hak derah tu pun. Dan kalau mana ulama yang terima mana boleh derah pun dia sebut. Tapi kena beringatlah kalau ada orang semaya, kita kena perlahankan. Takut apa? Zikir yang kita buat ni kalau hak terima derah lah. Jangan sampai mereka mengganggu orang. Jadi mana kalau kita perhati, mengganggu orang beribadat itu sangat ambil berat lah, supaya tidak dilakukan di dalam masjid. Apa saja lah. Itu dari sudut suara, dari sudut kedudukan kita, dari sudut kedudukan. Misalnya kita semaya depan kawasan pintu masuk, sedangkan ruang yang lain ada, semua tu disebut berkaitan dengan masjid ini. Jadi itulah seperti yang kita semua maklum, bahawa masjid ini suatu tempat yang khusus. Jadi kita kena perlu jagalah, kena adab dan disiplin. Baik, saya nak sebut sikit lagi malam ni berkait dengan keluar daripada rumah untuk mencari ilmu ini. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama ada letak buat satu tajuk yang agak khusus, ar-rihlah fi talabil ilmi. Rihlah dengan maksud untuk mencari ilmu dalam konteks zaman dululah. Benda ni berlaku sampai sekarang ni. Anak-anak kita pergi keluar negara ataupun kita kata luar daripada kampung, duduk di asrama, itu termasuk belaka. Termasuk belaka. Jadi kelebihannya sangat banyak. Sanilah kelebihan anak, maknanya untuk dapat kelebihan ni perlu kita sedarkan anak kita dan sebagainya, kita sendiri kita keluar menuntut ilmu dengan maksud kerana Allah itu mana termasuk dalam hadis ni, man salaka tariqan yaltamis fi ilma sahalallah, mana boleh kelebihan ketenangan, mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah, mereka akan dilindungi, akan dikelilingi oleh malaikat, maksudnya mendoakan rahmat pada kita. Dan Allah sebut orang-orang yang keluar dengan ikhlas mencari ilmu ini, siapa perkat bermusafir dan sebagainya, Allah akan sebut puji dengan kebaikan terhadap malaikat, kepada malaikat yang berada di langit ni. Disebut gitu. Jadi perkara itu besar lah. Jadi nak supaya dapat kelebihan ni, tidak ada cara lain, mana maksud itu kena ikhlas kerana Allah.
Jadi kalau maksud tidak ikhlas, keluar 4 tahun belajar tapi tidak ikhlas, alangkah ruginya. Tapi kalau ikhlas, terlalu banyak kelebihan yang kita dapat. Itu kita kata pelajar untuk mereka, kita katakan anak-anak boleh. Tapi kita ni, kita peringkat yang sudah berumur ni, sudah bekerja, sudah berumah tangga, boleh juga hadir. Mana kita keluar lah. Kita keluar misalnya mari dengar kuliah, forum dan sebagainya, majlis-majlis ilmu, tetap kita dapat kelebihan ni juga. Asalkan kita ikhlas, kita dapat. Cumanya dalam konteks ini ada ulama, misalnya Ibn Khaldun, dia buat komentar, dia kata sistem pembelajaran ini, jadi Nabi sebut agak khusus dalam hadis ini, keluar mana ada berlaku perubahan tempat itu, ada berlaku perubahan tempat untuk menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang sekarang ini molek benarlah kita faham, sebab zaman sekarang ni kadang-kadang orang ni lebih banyak berada di hadapan komputer itu, dengan sistem, dengan internet dan sebagainya untuk dapat ilmu. Kerana maklumat berada di hujung jari anda kan. Jadi apakah waktu taklif boleh? Waktu boleh. Cuma Ibn Khaldun dia buat komentar, dia kata belajar dengan cara talaki, mana menatap wajah guru itu, itulah hak asal, dan hak tu dia ada kelebihan yang khusus. Misalnya kita dengar, kita tak pergi tempat kuliah, cuma kita dengar melalui YouTube ataupun dengar kaset, dia tidak sama. Dia tidak sama dengan kita dengar sendiri direct daripada mulut guru itu. Sini yang saya nak ambil kenyataan Ibn Khaldun ini, tokoh masyarakat, melihat kepada fenomena yang berlaku di kalangan ulama dalam bentuk pencarian ilmu ini. Ini kata-kata Ibn Khaldun. Bahkan ulama lain secara umum disebut sini, dikata kalau anda melihat dalam mana-mana kitab lah, khusus dalam bab pendidikan ini yang mendedahkan bentuk pendidikan secara Islam, anda akan dapati banyak contoh-contoh. Bahkan untuk belajar itu, dia memerlukan masa lama yang diambil oleh ulama, itu menjadi kebiasaan bagi orang alim. Bahkan kelebihan berkelana, keluar daripada kampung halaman, bahkan setengah-setengah ulama menjelajah dari satu benua ke satu benua, dia sesuai dengan zaman mereka lah. Maka itu mempunyai satu kelebihan yang khusus yang boleh mengangkat. Jadi dia berasa bernilai ilmu tu. Kata ada setengah-setengah ulama sebut dia ingat tu jadi jadi kuat, sebab dia pergi tu cari melalui kepayahan. Dia ingat luar biasa, dia jadi ada makna malakah, dia dalam tu jadi faham secara mendalam. Ada juga ulama sebut itu kesal dia, anaknya kesal. Walihada faqad aqada Ibn Khaldun fi muqaddimatihi fasal yang ketiga. Jadi Ibn Khaldun ada buat komentar dalam fasal yang ke-33 dalam muqaddimah Ibn Khaldun. Dia ada sebut dengan tajuk gini dalam muqaddimah Ibn Khaldun, dia sebut khusus: Ar-rihlatu fi talabil ulum wa liqa'ul masyikhah mazidu kamalin fi ta'allum. Itu tajuk dia. Berkelana dengan dalam pencarian ilmu dan belajar secara menatap wajah guru. Mazidu kamal, itu kelebihan yang lengkap, kelebihan sempurna, kelebihan yang tidak ada tolak banding dalam ta'allum, dalam pembelajaran. Dia buat tajuk khusus waktu. Antara yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam fasal yang ke-33 ini, mana kalau belajar dengan ramah guru, pergi cari guru. Mana kita pelajar pergi cari guru dengan ramah guru, akan ada malakah, akan ada satu kekuatan. Ada malakah, ada satu kekuatan dalam diri kita terhadap perolehan ilmu itu, dan ilmu itu dia mantap. Sebab apa? Sebab dia cari, dia ada makna mujahadah itu. Dia ada makna mujahadah itu. Dia menempuh kesusahan untuk tujuan itu. Tu hak ni nilai dia lain. Gini mudah kita kata tak. Supaya kita dengar kaset, dengar kita pergi ngaji sendiri, mengadap guru, mengadap kitab, lagu mana perasaan kita lain. Lepas tu pahala tu dah lebih banyak. Sebab apa? Kita terpaksa keluar, terpaksa habis modal banyak, minyak kereta, minyak motor, masa, tenaga kita. Jadi hak tu Allah akan bagi lebih lah. Lebih. Selain itu banyak lagi kelebihan lain. Kalau ada benda yang kita keliru dan sebagainya, boleh tanya direct. Lepas tu boleh jadi dalam majlis ilmu itu
boleh bertemu dengan tokoh-tokoh ilmuwan lain dan sebagainya. Itu banyak kelebihan berada dalam halaqah ilmu itu. Itu yang hendak ditekankan oleh Ibn Khaldun. Lepas tu selain daripada itu dia sebut juga, dia kata sistem pembelajaran ulama dulu dia lebih tekankan, khususnya dalam bab pencarian ilmu hadis dan fakta-fakta, dia lebih tumpu kepada maknanya sanad ali lah, sanad ali. Kalau kita ambil dengan si A, kita tahu bahawa si A pun ambil dengan B ambil dengan C, kita direct pergi ambil dengan C. Itu budaya ulama dulu. Sebab apa? Sebab apa lebih baik tu? Sebab ilmu ini kalau dia berpindah, satu fakta ni kalau berpindah daripada satu mulut ke satu mulut, boleh jadi di situ berlaku beberapa perkara lah. Boleh jadi berlaku kurang satu kalimah ke, dia akan jadi kadang-kadang tu jadi, boleh jadi fakta itu berubah kerana sudah ramai diambil oleh maknanya orang tertentu ni. Jadi ulama dulu kalau dia tahu rupanya hadis ni, fakta ni asalnya diambil dengan orang ini misalnya, yang berada di benua ni, dia akan pergi, dia akan keluar bermusafir untuk direct ambil dengan mana orang dia ambil ilmu dengan dia. Itu cara ulama dulu. Bapa tu nak jaga keaslian fakta itu. Nak jaga keaslian fakta itu. Jadi benda ni, keaslian fakta itu penting dalam agama kita. Sebab tu bila kita dengar sesuatu, biar ada lah, khususnya benda-benda yang penting, benda-benda yang agak ada kedudukan dalam agama lah. Bukan semua fakta jangan kita buat jadi betul semua sodet no. Kalau fakta-fakta berat lah dalam agama, molek kalau sekiranya penceramah ataupun orang yang bercakap itu dia tidak kemukakan sumber ambilan dia, rujukan dia, maka molek kita tanya, ambil mana? Jadi sebenarnya disiplin ini dia mengajar manusia supaya dia tidak mudah memperkatakan tentang sesuatu yang dia dengar itu, kecuali setelah dia buktikan kesahihan fakta itu. Itu cara ulama dulu. Kata Ibn Khaldun lagi, walaupun banyak sumber-sumber ilmu, tetapi sumber ilmu secara talaki, secara menatap wajah guru, mendengar guru daripada lidah guru sendiri, itu asyaddu istihkaman, itu lebih mantap dari segi ilmu, lebih mantap. Kalau kita kecek ustaz, saya dengar sendiri, ngalah itu. Kalau dalam periwayatan hadis, itu memang penting. Saya dengar sendiri, ada orang cerita kepada saya, itu dia beza tu. Dalam ilmu periwayatan hadis, ni saya dengar sendiri hadis ni. Saya dengar orang ni cerita, dia lain, dia tidak sama taraf dia, kedudukan dia. Okey, baik. Dalam hadis ni juga kita nak lihat juga dari sudut saya sebut pada minggu lepas bagaimana cerita Sayyidina Umar. Dia sendiri dia sendiri mengambil tanggungjawab menjaga mana ibu tunggal ke, dia duduk bicau ke ibu tunggal. Ibu tunggal tu tua, lepas tu mata pun buta. Siapa Allah kata, Sayyidina Umar ni duduk masuk rumah perempuan ni, apa nama hijau ni, dia pun kita hanya perempuan tu tak ada orang lain. Mana benda tu tidak timbul fitnah, cumanya Talhah ni dia nak tahu kenapa Sayyidina Umar. Mula Sayyidina Umar ni khalifah, Amirul Mukminin. Maknanya Sayyidina Umar ni dia boleh buat sendiri, dia buat sendiri. Sebab itulah ulama sebut, kita ni pemimpin sibuk setara mana biar ada dalam sejarah hidup kita ni, mana kita buat benda hak payah kita nak buat selaku kita pemimpin. Kita kena ada juga. Misalnya masa saya belajar, mana guru saya sebut, tak? Misalnya kita kata, sebagai contoh lah, kalau kita ambil, kalau kita ni pemimpin, duduk atas kereta sama, dah pergi situ musyawarah, tapi biar ada lah juga sekali hidup kita pernah buai keduri daripada jalan, nak amal hadis Nabi SAW. Biar ada juga. Walaupun hak tu lebih sesuainya orang kampung lah, sebab dia duduk dalam kampung dia pun tidak sibuk duk mikir hal negara. Tetapi bila sesuatu tu ada dalam hadis Nabi, kita kena usaha lah. Walaupun kita sibuk setara mana, itulah pemimpin jejak tanah jari-jari pemimpin. Nah, misalnya kita kata, tapi biar ada juga buat. Kita sibuk setara mana pun, katakanlah tak boleh nak pergi, orang panggil kenduri, kita ajah lah juga, biar boleh pergi. Biar ada juga. 2 bulan sekali kau sibuk setara mana. Bukan apa, nak supaya kita boleh amal hadis-hadis Nabi. Begitulah. Ni hak kita boleh buat lah. Hak kita boleh buat.
Begitu juga dalam konteks ni. Dalam konteks tolong ni, ulama juga sebut. Dia kata tak boleh dalam hidup kita ini perkara ni secara ni tatbiki ni, saya nak sebut ni benda yang bersifat tatbiki, praktikal, amalan dalam konteks hadis ni. Misalnya dalam kehidupan kita sekarang ini pandangan ulama. Jadi saya nampak ni memang sangat baik idea ni. Dia kata hidup kita sekarang ni biada kita buat satu benda paling kurang kita buat tu bukan kerana duit, tapi kita buat secara percuma. Kena ada. Misalnya kita kerja sebagai guru, gaji 3-4 ribu, kita kata tu tak apalah, tu maknanya kalau kita ikhlas kita dapat pahala juga. Tapi dia ada satu kerja dengan maksud kita buat ni, kita tidak mengambil kira langsung buat duit ni betul-betul kerana Allah tu. Dia ada tak kira lah apa saja. Sebagai apa? Sebagai nak tampung kalau ada kekurangan terhadap niat kita. Mungkin dia akan berlaku gangguan niat kita tu. Sebab orang ni kerja kita dapat duit, mesti dia ada gangguan. Jadi orang ni kira sebagai nawafil lah. Tu mesti ada juga. Tak kira lah apa saja pun. Sebab apa? Kenapa tu ulama sebut gitu? Nak ajari kita jangan terikat dengan dunia ni. Jangan terikat dengan dunia. Sebab kalau terikat dengan dunia, lama-lama jiwa kita jadi dunia bila melekat. Bila sebut lekat ni, dia beza dengan terlitah jari-jari. Istilah kata terikat hati, terlekat hati dengan dunia. Siapa perikat hubbud dunia, tu berat. Kalau siapa tahap tu berat. Terlitah jari-jari nak ke dunia, teringat pada harta, tu normal lagi, itu biasa lagi. Tapi kena ingat, benda tu kalau kita tidak jaga, dia jabat siapa satu peringkat, kita jadi saya pada harta, siapa cinta kepada dunia, yang menjadi titik tolak pada kemusnahan manusia. Cinta kepada dunia. Jadi benda tu kena jaga lah. Jadi benda-benda gitu sebenarnya pada dah tu. Tidak tasawuf lagi kau tahu tu. Tidak tasawuf lagi kau tahu tu cara Nabi ajar. Lebih pada tasawuf tu. Sebab tu walaupun tidak bubuh nama itu pun tu benda yang disebut. Kalau kita kata zuhud dan sebagainya Nabi ajar, padat dah. Sukat tay paling lengkap dah Nabi ajar kita. Misalnya sahabat Nabi, ramai sahabat Nabi kita tengok dalam sejarah. Dia kata saya ni kerja ni, ramailah sahabat Nabi jenis saya ni kerja ni kerja sampingnya ni bukan untuk kegunaan ni, untuk sedekah. Nak cari mana manusia yang sanggup buat lagu tu. Dia ada dah kerja untuk keperluan keluarga dia, hidup dia. Tapi dia ambil satu pekerjaan lain dengan maksud khusus supaya dapat duit untuk di khairat, di derma. Sahabat lama. Dia kata ni kerja untuk sedekah. Boleh duit untuk sedekah. Tu. Jadi maknanya sahabat ni begitu sikap dia. Jadi molek benarlah kita, misalnya kita apa sajalah kita buat. Kalau dalam bab masjid ni seperti contohnya Abu Bakar ni pernah perah sendiri, perah ambil susu binatang ternak ke tu untuk bui kepada tetamu dan sebagainya. Padahal dia ada khadam dia ada pembantu dia. Tapi dia buat sendiri. Dia ni khalifahnya ganti Nabi. Sayyidina Umar tu kira-kiranya di segi istilah tidak khalifah, dia Amirul Mukminin sebab dia khalifah Abu Bakar. Mana Abu Bakar dia sebagai khalifah ganti Nabi dia sebab Nabi Abu Bakar. Dia pun ada buat lagu tu. Sebab itulah hamba dia maknanya sayang kepada dia. Dia tengok Abu Bakar khalifah sendiri gitu. Sebab kita dan juga misalnya kalau mari di rumah, kalau kita ni sebagai pelayan negeri ke atau pemimpin masyarakat, kita sendiri waktu jengida tu. Jadi benda-benda lagu tu lah kena ada juga. Kerana ini amalan para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak usah ke diri. Jadi apa tu? Nak tolong. Padahal dia ada pembantu rumah. Dia nak tolong pembantu rumah dia. Nak tolong kita kata ya orang yang berkhidmat kepada dia. Dia buat gitu. Siapa hamba dia kata, siapa khadam dia kata sekarang ni lepas ni bol lah. Kalau kita katakan lepas ni bol lah, purahnya biar saya lah, purah susu kambing ni. Saya nak kata tak apa, saya berharap Allah tidak akan ubah perangai saya tu. Tengok Abu Bakar kata, saya harap Allah tidak akan ubah perangai saya untuk tolong orang. Tu kata saya nak. Dia nak tolong khadam dia.
Sebab kita kalau ada pembantu rumah, jangan kita bebankan dia siapa lelah jelek dia, kita kata tak. Biar kita ada bantu dia. Siapa Sayyidina Abu Bakar kata lagu tu, aku berharap Allah tidak akan ubah sikap aku ni, hak suka tolong orang walaupun khadam dia ni khalifah. Ini dalam bab tolong. Sebab apa bila kita tolong orang ni, sebab dia kelebihan lah. Kerana kelebihan itu besar sangat kelebihan. Misalnya dalam kitab Jami'ul Ulum ada disebut ni. Antara hadis-hadis sahih disebut, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri," ay ista'taru bihi duna as-sa'imin li'annahum khadimu wa qamu bil a'mal wahdahum qadar bil khiyam wa saqir rikab. Nabi pernah sebut, hari ini mana orang yang tidak puasa dapat pahala lebih. Sebab apa? Sebab dia bantu orang yang berpuasa. Ada disebut gitu. Kenapa? Ulama pun sebutlah. Apa Nabi sebut itu? Dia tak puasa tapi dia dapat pahala tu banyak. Dia dapat pahala banyak. Dia dapat buat, kita kata dia dapat ambil pahala begitu banyak dalam keadaan dia tidak puasa pun, tapi dia berkhidmat pada orang puasa. Dia beri makanan kepada orang yang berpuasa. Tu. Kadang-kadang kita ambil pahala melalui puasa kita. Nabi nak ayatnya bahawa cara nak dapat pahala redha Tuhan ni dia banyak. Kat kita ni tidak puasa sama dengan Nabi pun tidak puasa sama. Jadi kalau kita puasa kita dapat pahala puasa. Ni kalau kita tak puasa, kita tahu ada orang puasa, kita bagi makanan dia, kita tolong dia dan sebagainya, kita dapat pahala besar lah. Walaupun tidak disebut boleh sebab pahala orang puasa tu, tapi besar pahala. Ini sebenarnya adalah merupakan praktik tolong orang. Apa naknya hidup kita ni biar dalam satu hari 24 jam itu kita ni banyak tolong orang. Nak biar jadi masa tu banyak bersifat tolong orang. Hak tu. Ini cara Nabi. Sebab tu dia dedahkan bentuk tolong tu dalam bentuk yang unik. Bukan menjurus pada satu-satu perbuatan saja. Apa saja yang kita boleh buat, kita buat. Kalau bersifat tolong orang, maka Allah akan sentiasa tolong kita, bergantung sejauh mana kita tolong orang lain itu. Itu dari segi praktik hadis ni lah. Apa sajalah. Misalnya paling mudah, kita ambil. Misalnya kita nak parkir kereta, kita ambil kira selalu. Kau tu orang mudah, ambil kira selalu. Takut menyusah orang nak tubik. Kita letak selipar pun, kita tidak pijak selipar, semua tu mengambil kira. Tidak pasal menyakiti orang. Menyakiti orang. Mana dia ada makna tolong lah. Kita tolong supaya orang jadi mudah misalnya. Ni kalau tidak jadi mengganggu kan. Yang naknya ke dia kemaslahatan. Tolong ni dengan maksud kemaslahatan. Dalam huraian ini ada disebut gitu. Kalau dengan maksud itu, itulah sebenarnya orang panggil prinsip agama sebenarnya, untuk maslahah. Hak yang dikatakan ad-dinun nasihah itu termasuk. Ad-dinun nasihah satu terjemahan dalam banyak-banyak terjemahan. Ad-dinun nasihah dengan erti agama itu inginkan kebaikan kepada orang. Itu salah satu terjemahan. Dan masa saya belajar hadis dulu, untuk guru saya kata ini antara terjemahan yang terbaik dalam nak menghuraikan ad-dinun nasihah. Agama itu inginkan kebaikan. Sama ada dalam bentuk buis halal, ikutlah apa saja, buat duit daripada jalan, dia merujuk pada nak kebaikan maka. Dia merujuk pada nak kebaikan maka. Jadi asas agama ni duduk situ. Misalnya ada satu peristiwa, Su'ila Ibnu Abbas, pernah Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas ditanya, ayul ilmi afdal? Qala zikrullah wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yata'atawna fi kitaballah fima bainahum wa yatadarasunahu illa azallatuhumul malaikah bi ajnatiha. Tak apa tu. Cuma maksud dia nya, bila ada orang tanya Ibnu Abbas, kalau kita nak mengaji ni, ilmu apa yang paling afdal, paling tinggi? Ibnu Abbas kata ilmu yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Dia sebut luah. Tidak mesti zikir la ilaha illallah, apa saja ilmu luah lah.
asalkan dia ada makna zikrullah. Ingat tu, belajar sains, tapi guru tu pandai. Sebab guru ni terdidik cara dia mengajar sains menyebabkan kau ingat pada agama. Dengan sains itu termasuk zikrullah juga. Termasuklah tu. Apa saja. Lepas tu dia sebut hadis ni, dia sebut mafhum hadis ini. Bila disebut gitu dia sebut hadis ni. Ibn Abbas, maknanya dia berdalil pada hadis ni. Kalau ayatnya kelebihan, dia guna kelebihan. Sebab apa kata Ibn Abbas? Kerana orang yang mari belajar ilmu agama di masjid ini sebenarnya jadi tetamu Allah secara khusus, kata Ibn Abbas. Gitulah. Jadi banyak lagi benda-benda lain, perkara-perkara lain, fakta lain itu. Jadi waktu tu mana hati-hati tak boleh tengok lah. Sebab kalau kita nak ambil semua tu panjang sangat lah tu. Dalam bab ni banyak kenyataan. Sebab tu kitab ni dia petik dalam banyak kitab ni. Dia buat mari kenyataan dalam banyak kitab, mana dia rujuk ni sakai benar lah ni. Untuk nak tunjuk pada kita bagaimana praktik hadis ni di zaman sahabat, di zaman salafus salih kita dulu. Okey, baik, tak apalah. Kita terus nak pergi pada kesimpulan hadis. Mudah-mudahan hadirat boleh faham kepada hadis ini. Ada satu semangat pada kita untuk supaya kita dapat gerakkan seluruh anggota kita, minda kita, rohani kita dan jasmani kita, supaya kita ni ada semangat untuk tolong orang itu. Kerana itu semangat yang besar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari segi kesimpulan hadis ini, kita insya-Allah kita nak habis malam ni lah ni. Pengajaran dan pedoman hadis. Yang pertama berdasar kepada hadis ini, mana ulama buat satu kaedah ni, acak kalidah kita sebut ni, ganjaran diberikan mengikut jenis amalan, al-jaza' min jinsil amal. Bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Hadis sebut gitu. Bukan hadis ni saja, banyak hadis sebut tentang ni. Bila kita tutup keaiban orang, kita tidak dedahkan, maka Allah akan tutup keaiban kita. Jadi benar-benar gitu. Kalau kita umpat dah, kita sebut keburukan, Allah akan kira ke mana. Allah pandai lah. Allah lebih mahir daripada kita. Bila kita dedahkan keaiban orang, Allah akan dedahkan keaiban kita. Ini yang orang panggil ganjaran tu. Ganjaran ni maksudnya kalau kita buat jahat, mana Allah hukum kita dengan seperti mana kejahatan yang kita buat kepada orang tu. Kita jatuh maruah orang, Allah akan jatuhkan maruah kita. Jadi kita ni kalau kita nak supaya maruah kita terjaga, kita kena jaga maruah orang. Itu cara agama kita ajar. Ini dia panggil al-jaza' min jinsil amal. Yang kedua, berdasar pada hadis ini, mana sunat berada di masjid dengan tujuan membaca Al-Quran, membuat kajian berkaitan Al-Quran, dan juga tujuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunat lah. Sunat. Selain pada sunat, mana dia ada kelebihan seperti yang kita sebut ni. Yang ketiga, amalan merupakan asas perbezaan darjat dalam Islam dan elemen yang menentukan tinggi atau rendah kedudukan seseorang di hari akhirat. Sehubungan dengan itu Allah berfirman, walikulli darajati mimma amilu. Bagi setiap kedudukan itu dia bergantung, setiap tahap manusia dinilai berdasarkan apa yang mereka lakukan. Suratul Ahqaf. Jadi pembalasan baik dan buruk tidak ada kaitan langsung dengan keturunan dan pangkat di dunia. Berdasar pada hadis ini. Berdasar pada hadis ini kita nampak bahawa Nabi tekan kepada amalan. Misalnya Allah akan tolong kita, tapi kita kena tolong orang. Apa makna tolong? Amalan. Ada usaha tolong orang. Yang kita sudah sebut dah sebelum ni, sama ada kita yang direct tolong orang, ataupun kita tolong dalam bentuk kita mencetuskan satu program, satu perancangan yang menyebabkan terbela manusia yang susah, walaupun secara direct tidak, tetapi berkait dengan usaha kita, berkait dengan pemikiran kita, berkait dengan idea kita. Semua itu termasuk dalam tolong orang lah. Dalam konteks ni pemimpin lah. Dalam konteks ni pemimpin, dia terbuka pada dia jalan yang cukup besar. Kalau dia duk fikir tiap-tiap hari nak tolong rakyat dia, bagaimana nak meringankan bebanan rakyat golongan marhain ini, supaya dia
hak susah tu jadi senang dan sebagainya. Ini kelebihan pemimpin. Semua peringkat lah kita pun boleh buat. Ni kita pun buat dengan kadar kita lah. Tu. Jadi itu sebenarnya bergantung dengan amalan tu. Bergantung dengan amalan tu. Kita mikir, itu amalan tu mikir. Satu amalan tu. Jadi darjat seseorang ni, kedudukan dia tinggi rendah itu bergantung dengan amalan. Bergantung dengan amalan. Jadi pembalasan baik dan buruk tidak ada kaitan langsung dengan keturunan dan pangkat dunia. Mana seseorang itu ni berkait dengan amalan. Nabi sebut di ujung hadis ni, wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Tu dalam hadis, ujung hadis ni. Sesiapa yang lambat amalan dia tu jadi lambat. Jadi kurang lambat sini dalam setengah-setengah huraian hadis, maknanya jadi tidak banyak amalan dia, tidak naik darjat, hidup lama, hidup 60 tahun supaya orang lain juga. Tapi bila di hari akhirat masuk surga lama. Misalnya kalau boleh pun ujung-ujung lah kita kata masuk surga juga. Tidak banyak seperti orang lain, kelebihan pahala. Jadi orang-orang lagu ni walaupun keturunan baik pun dia tidak boleh membantu dia di hari akhirat tu. Yang boleh menyebabkan seorang itu jadi tinggi kedudukan dia adalah amalan dia, bukan keturunan dia. Kalau keturunan dia baik setara mana pun, tapi amalan dia kurang dalam agama, dia akan jadi kurang juga. Bukan kita nak menafikan kelebihan keturunan baik, tidak. Ulama kata fikir supaya keturunan dia baik itu adalah usaha yang akan diberi pahala oleh Allah. Kita fikir. Sebab ada hadis Nabi suruh cari keturunan yang baik. Bila kita nak berkahwin kan, kita pilih. Itu usaha tu. Dengan maksud tadi, dari sudut tu memang ada kelebihan. Tapi semata-mata kerana keturunan, tidak. Khususnya dalam bab akhirat. Anak beranak tak boleh tolong. Hatta Nabi sendiri dalam hadis ketika berada di Mekah, dalam satu hadis disebut Nabi suruh di kalangan anak beranak dia, Fatimah sendiri, supaya usahalah sendiri, beramallah dengan sehebat-hebatnya sebelum mati, kerana di hari akhirat aku pun tak boleh tolong, aku pun tak boleh, walaupun aku ni ayah kamu, aku ni Nabi, aku pun tak boleh tolong kamu. Hari akhirat ni suku-suku masing-masing. Syafaat tu itu bab lain. Syafaat tu kita berharap. Syafaat ni dalam bab berharap. Berharap kita doa dia boleh. Tapi janganlah doa tu siapa tidak amal, tak boleh. Itu syafaat tu dia bahas khusus tu. Itu dari konteks lain. Waktu tu harapan. Walaupun dalam hadis sebut nak dapat syafaat Nabi ni ada syarat-syarat dia. Nak dapat syafaat Nabi bukan semata-mata berharap, tidak. Sebab tu ulama kata nak dapat syafaat Nabi dia berkait dengan amalan kita juga. Usaha dah buat, tiba-tiba tak cukup kita kata. Tak cukup. Tu baru boleh syafaat. Ni tak buat amal langsung. Kita rasa kalau berdasar pada hadis tidak begitu perbincangan berkenaan syafaatnya. Dia berkait dengan amalan juga. Kita usaha buat, tiba-tiba tak cukup kerana kelemahan dan sebagainya. Tu. Asasnya begitu. Tetapi boleh berlaku nak tolong tu kita tidak tahu sebab seseorang manusia itu Allah tolong hakikat dia sebab apa, jiwa dia macam mana, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita bercakap dalam konteks zahir. Dalam konteks zahir. Asalnya mana sunat bergaul dan bermulazamah dengan ahli ilmu, dan begitu juga serius menuntut ilmu dalam apa jua bentuk sekalipun asalkan ianya tidak bercanggah dengan tata cara Islam. Maknanya sunat mana kita bergaul, berkawan, hidup mulazamah ni, hidup bergaul dengan lama lah. Kita mengambil masa duduk dengan orang alim tu, bergaul dengan dia, buat hubungan dengan dia. Kita fikirlah macam mana nak buat tu. Manusia tahu. Kerana Allah bekalkan akal kepada dia, tahu bagaimana dia cara dia nak berapat, nak supaya hubungan itu baik dengan ahli ilmu. Itu manusia boleh fikir cara tu. Jadi usaha ke arah itu tu mana satu sunnah, sunnah besar tu. Jadi menuntut ilmu ni dalam apa cara sekalipun kalau tidak bercanggah dengan tata cara Islam tak apa, boleh. Asalnya sunat melepaskan seorang Muslim dari cengkaman orang yang zalim. Mana kita lepas, mana ini satu bala lah sebenarnya bila dia terikat dengan orang zalim, dari cengkaman orang yang zalim. Kita usaha lepaskan dia. Ini dalam bab tolong lah, dalam bab tolong. Allah akan berdasar pada hadis ini, Allah akan lepas kita daripada kesusahan di hari akhirat itu. Begitu sekali besarnya. Sunat bagi orang yang berkemampuan menanggung bebanan orang yang susah. Kita berkemampuan, kita tanggung beban orang yang susah. Orang yang susah, ini sunat. Itu maknanya. Tapi kadang-kadang dia boleh naik ke peringkat wajib. Hukum ni kadang-kadang dia tidak tetap. Walaupun benda tu asalnya sunat, tolong tu sunat.
Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia boleh jadi wajib. Misalnya tak ada dah orang lain, kita saja boleh bantu dia. Orang kaya tidak ramah. Susah tu siapa perekat maknanya yang berkait dengan asah lah. Asah kehidupan. Makan. Nak makan tak boleh. Ini berkait dengan asah. Kalau siapa tahap tu memang berdosa, wajib tolong. Tak boleh. Kalau siapa tahap tu. Sebab hukum tolong ni walaupun tak asahnya sunat, tetapi dalam situasi-situasi tertentu dia jadi wajib. Misalnya siapa tak boleh nak pergi belajar ni, tak ada duit nak pergi belajar, enggak belajar lah ni, kok mana pun duit, minyak motor, minyak kereta, buku, nak makan dan sebagainya. Kalau ada orang umat Islam jiran ni siapa tertahan nak tuntut ilmu kerana benda-benda gitu, dalam keadaan ada orang kaya, dia tahu, dia tidak bantu, itu mana dikira dia dosa besar. Mikulah dosa besar. Dosa besar kalau siapa tahap tu. Begitu juga dalam bab makan minum, siapa misalnya ni saya kita ambil ni paling teruk lah. Misalnya bab menutup aurat, misalnya rumah jadi terdedah aurat, rumah tu buruk sangat misalnya, dalam keadaan ada orang kaya tapi dia tidak bantu, dalam keadaan tu siapa mereka asas tu tali jadi wajib. Jadi wajib. Jadi kena tengok keadaan, hukum ni pun kena tengok keadaan juga. Tapi asasnya maknanya sunat lah, asasnya begitu. Tapi boleh jadi wajib, tengok keadaan. Sesiapa yang menyelesaikan kesusahan seseorang muslim dan juga terlibat menghilangkan kesusahan tersebut dari mereka, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari akhirat, dan dia akan mati dalam dia akan mati mana dalam agama Islam. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Mati dalam agama Islam ni maksudnya terjaga, dia mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Siapa disebut gitulah. Jadi di sini dua perkara, menyelesaikan kesusahan seorang muslim dan juga terlibat menghilangkan kesusahan. Ini dua perkara yang berbeza. Menyelesaikannya makna kita sendiri secara langsung, kita sendiri hulu ke hulu hilir nak selesai masalah orang, kita sendiri. Atau sah. Yang kedua, dia terlibat, dia jual telefonnya, dia jual minta je, tapi dia tidak pergi tolong secara direct orang susah tu misalnya, tapi dia ada usaha dia. Tu boleh, kelebihan tu dapat sama tu. Kita usahanya telefon, guna telefon. Maknanya hadis ni, ayatnya kita ni susah secara mana pun kita boleh tolong orang. Allah ada nilai belaka di sisi Allah walaupun dengan guna telefon. Tolong kawan tu gini tak apalah. Awak bagi dulu ke dia, misalnya ada berlaku lah ni pengalaman kita kan. Susah, dia telefon kepada kedai runcit tu, tolong bagi berah ke rumah mana anak yatim tu misalnya, sebagainya. Lepas tu mari ambil duit dengan saya lah kira-kira ni. Ataupun ikutlah apa sajalah, walaupun dia tidak tunjuk muka dia, kadang-kadang lebih baik lagi begitu. Jadi maknanya agama Islam ni mana mudah, ruangnya untuk buat baik ni terbuka luas, sangat luas dalam agama Islam. Nak kita faham sekarang, dianggap baik perbuatan seseorang yang menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya dan diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap baik, bukan sekadar dianggap baik lah. Bahkan dalam hadis disebut berdosa orang yang buat kesalahan secara sembunyi kemudian dia dedahkan, macam sahur lah, macam berbangga. Kalau tidak ada niat tu pun tak boleh. Dia buat kesalahan dalam keadaan orang tidak tahu, kemudian dia dedah royak ke orang. Tak kira lah maksud apa royak tu, tak boleh, menyebabkan orang tahu. Hal ni termasuk dalam hadis golongan muzahirun. La'anallahul muzahirin wal muzahira, itu mana Allah laknat lelaki yang buat dosa dalam keadaan orang tidak tahu, kemudian dia hebohkan kepada orang, Begitu juga mana-mana perempuan buat dosa yang tidak diketahui oleh orang, kemudian dia hebohkan benda tu, itu mendapat laknat Allah. Tak boleh. Hadis yang ke-36 juga menjelaskan kelebihan orang yang memenuhi keperluan orang Islam yang lain, membuka ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu, membuka peluang untuk mereka mendapatkan harta, atau dalam apa bentuk pertolongan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka. Ini bab kemasyarakatan. Ini dalam bab kemasyarakatan, dia nak ada watak-watak sebegini. Kita kena lahirkan ramai watak-watak yang mikir terhadap masyarakat ini, barulah masyarakat itu boleh membangun. Kalau dalam satu kampung tu ada 2-3 orang je hok mikir lagu ni pun tak apa dah.
dalam satu kampung, satu qaryah ni hak gini fikir lagu ni. Jadi mikir kepada masyarakat. Ni kalau dalam kampung kita tak ada seorang tu lagu ni, itu masalah masyarakat kampung kita tu bermasalah. Kampung kita tu bermasalah. Kelebihan aktiviti menuntut ilmu dan bermusafir untuk tujuan mendapat ilmu dan memberi peluang orang lain dapat menuntut ilmu. Ni disebut dalam syarah-syarah hadis lah. Dalam hadis ni ayatnya kelebihan menuntut ilmu dan bermusafir, yakni pergi meninggalkan kampung halaman untuk tujuan mendapat ilmu, ataupun kita memberi peluang orang lain untuk dapat ilmu, menuntut ilmu. Mana kita support pelajar-pelajar, kita bantu dia dari segi keuangan, kita beli kitab untuk dia. Ini satu kelebihan yang luar biasa lah. Boleh. Jadi benda ni kita kena hidup dia punya budaya ni. Maknanya luas sangat lah, luas sangat untuk dapat pahala ni, luas sangat. Asalnya kelebihan memberi hutang dan memberi tempoh pembayaran kepada orang yang dalam kesusahan. Berdasar pada hadis, hal ni tidak khusus lah. Hadis ni tidak khusus tentang hutang, tapi dia dalam hadis lain nak kaitkan dengan hadis ni, kita memberi hutang kepada orang itu sendiri, walaupun hutang tidak boleh percuma, boleh pahala. Berdasar pada hadis lain, termasuk tolong juga. Sebab kita pun tak banyak juga kalau kita main duit saja, kita nyaya juga kita. Kita pun bui dalam bentuk hutang. Bui hutang itu sebenarnya adalah satu bentuk pertolongan. Dan yang lebih besar lagi, ada disebut dalam hadis yang khusus, kita bui tempoh dia agak luas sikit untuk tempoh dia bayar hutang. Kalau kita nampak dia tak apalah, bayar minggu depan, tak apa, biarlah. Itu maknanya kita bui tempoh pada dia. Itu juga adalah satu bentuk pertolongan juga. Mana luas pertolongan. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang paling tinggi imannya dan yang paling banyak amalannya, dan bukan yang paling baik keturunannya. Berdasar pada hadis ini, syarah-syarah dia buat kesimpulan, orang yang paling dekat dengan Tuhan, orang yang paling tinggi imannya. Kita kena ingatlah dalam ahli sunnah wal jamaah, iman manusia ni, ulama kata dia sinonim dengan amal. Amalan manusia ni bertambah dan berkurang bergantung pada amalan dia. Sebab tu setengah-setengah ulama sebut lalu iman adalah amal, sebut gitu lalu. Sebut haji Arafah, gitu lah. Bila sebut haji Arafah, padahal kalau kita pergi Arafah saja, tak sah haji, tak boleh haji. Tapi ayatnya satu mana rukun besar, tak ada tu sehingga tak jadi haji. Iman ni pula tu. Kalau tak ada amal, seolah-olah tidak jadilah iman itu. Seolah-olahnya begitulah. Walaupun kita kata iman, kalau selagi tidak ada syirik, walaupun tak ada amal sikit pun, dia tetap tidak dikira sebagai musyrik, tauhid lagi dia tu. Tapi dengan kadar dia lah, mungkin masuk neraka lama dulu baru masuk surga. Sebab apa? Kerana ada iman. Ayatnya kekuatan iman itu. Dan yang paling banyak amalannya. Ini orang yang paling dekat dengan itu, orang yang paling banyak amalannya. Dan bukan orang yang paling baik keturunan, semata-mata keturunan. Tetapi kita kena ingat, Nabi suruh kita pilih keturunan yang baik untuk membentuk keluarga ni. Itu bab lain. Itu bab ikhtiar. Sebelum nikah tu kena cari tu. Itu suku. Kerana dia ada kesal, semua manusia boleh pilih. Mau kesal keturunan baik, dia ada kesal. Dia ada kesal. Asalnya ulama juga menyebutkan berdasar pada hadis ini, pencarian ilmu dalam Islam bukan kerana hobi atau tuntut dari setempat, tetapi ianya bersifat pencerahan minda, yang intelek, yang akan membuka ruang yang luas untuk aktiviti kemaslahatan kepada diri sendiri dan masyarakat, yang amal itu. Jadi sebenarnya menuntut ilmu bukan kerana hobi. Setengah orang itu memang dia suka belajar, bukan semata-mata gitulah. Tapi nak boleh ada waktu pun nikmat besar tu. Bukan semata-mata tu. Apa maksud ulama sebut begini? Bukan kerana hobi. Hobi ni kadang-kadang itu kata mari masjid ni memang hobi mari. Sekadar tu ya. Tak boleh gitu. Ataupun bersifat tutup ke setempat, mungkin kawasan kejirannya dia tu jenis orang pergi masjid, pergi kuliah dia pun gitu. Jadi sekadar itu saja. Itu rendah tu kedudukan dia. Bahkan tetapi ia bersifat pencerahan minda, yang intelek, nak supaya kita berkembang. Pencerahan minda ni kita kata apa dia? Kita kata nak biar berkembang lah. Sebab Nabi SAW ini dengan ilmu yang diberi ni, dia nak apa? Nak merubah hidup. Ilmu ni dia nak merubah hidup kita. Itu tujuan ilmu. Apa maksud bila kita kata boleh ilmu nak merubah hidup? Apa maksud?
Maknanya kita jadikan ilmu tu sebagai pencermin, biar kita nampak benda buruk, benda tak baik, benda yang tinggi kerugian, benda yang dah dengan ilmu itu. Maknanya bila ada ilmu dalam konteks ni, dia menuntut suatu perubahan dalam diri manusia. Itu maksud ilmunya. Ni duk mari mengaji 5 tahun duk takut tu lah, itu makna tak capai target cari ilmu. Tak capai objektif dia. Objektif ilmu ni maknanya nak merubah hidup manusia tu. Sebab itulah dalam ilmu ni, ilmu wahyu tu paling tinggi. Ilmu wahyu tu paling tinggi. Tak ada ilmu lebih melebihi ilmu wahyu. Jadi bila seorang tu ada ilmu, kira-kira dia mampu dia mampu membuka ruang luas untuk aktivitas. Jadi dia kenapa lah sebab ni kita tahu ilmu sunnah Nabi tahu, ilmu sirah tahu ilmu. Dia kenapa Islam ni luas, memang betul-betul luas Islam ni, tidak sempit. Dia kenapa? Sebab tu ulama kata seorang itu bila dia berilmu, semakin berilmu dia semakin nampak kejahilan dia, semakin banyak ilmu semakin nampak kelemahan diri dia. Ni dalam konteks ni Islam melebihkan amalan yang bersifat khidmat masyarakat dan kemaslahatan umum berbanding ibadat-ibadat sunat. Ibadat-ibadat sunat ditekankan juga dalam hadis, tetapi sehingga ulama ada disebut dalam kitab, kalaulah bertembung dua kemaslahatan melakukan yang sunat dengan kemaslahatan tolong masyarakat, kita kena tolong masyarakat lagi. Lepas tu kita buatlah sunatnya dahulu kau tu. Bahkan kalau bertemu di antara ibadat sunat dengan kemaslahatan jaga bini, misal bini tengah sakit, bini baru beranak dah anak 10, ada jenis suami tak rajin tu kapan anak misal nyaya juga bini. Patutlah kau, tapi tahajud tak tinggal dia. Misalnya, mana lebih baik? Mana lebih baik? Bukan bermakna, bukan ulama tidak sebut tak payah buat tahajud. Dah kena buat. Tetapi kita tinggallah tu buat ni dulu, lepas tu buatlah tahajud. Katakanlah tak ada kerana sebab tu. Esok masih ada lagi. Itu cara agama. Jadi Islam melebihkan amalan yang bersifat khidmat masyarakat. Hak tadi keluarga, ni masyarakat lebih besar lagi. Dan kemaslahatan umum berbanding ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat pun dah sebarang lain kena buat taqarrabu bin nawafil, Nabi kata. Kita dekatkan diri kita dengan ibadat-ibadat sunat. Tetapi hak bak masyarakat tu lagu mana? Perlu diambil berat juga. Bahkan hak tu kita lebihkan lagi hak tu. Jangan kita duk tumpu pada ibadat-ibadat sunat yang bersifat individu sehingga kita lupa tanggungjawab terhadap masyarakat. Tu tak sahih. Sebab agama Islam ni dia mesti keluar dalam masyarakat. Dia keluar dalam bentuk sebuah penghidupan yang lebih luas daripada ruang diri individu seorang manusia. Itu beza agama Islam dengan agama-agama lain. Kadang agama lain dia hanya Islam ni setakat diri sendiri ya. Islam ni tidak begitu. Aslinya berdasar pada hadis ini juga kita boleh faham bahawa Islam itu adalah agama yang lengkap dan seimbang. Itu agama yang tidak memberikan penekanan pada sudut-sudut tertentu dan mengabaikan sudut-sudut yang lain. Semua diambil kira. Lengkap Islam ini. Jadi itulah beberapa perkara yang berkait dengan pengajaran dan pedoman. Mudah-mudahan dengan kita memahami hadis ini dan memahami perbincangan ini, hidup kita lebih mana dekat dengan Nabi. Jelas kita untuk ikut Nabi SAW dalam konteks sebuah kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.